Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua. Apa khabar semua? Harapan cikgu agar semua murid berada dalam keadaan sihat sejahtera. Sentiasalah menjaga keselamatan dengan sentiasa mengamalkan SOP yang telah ditetapkan demi kebaikan kita semua. Bertemu sekali lagi pada hari ini bersama cikgu di channel Cikgu Amin. Jom belajar sains bersama Cikgu Amin. Hari ini kita akan memulakan satu lagi tajuk baru iaitu Unit 7 Ketumpatan. Murid-murid boleh menyemak dan buka buku teks sains tahun 3 pada halaman 95 hingga 99 dan murid-murid hendaklah menjawab soalan yang disediakan pada buku aktiviti di halaman 63 hingga 65 setelah mengikuti video pembelajaran ini. Baiklah, anda sudah bersedia? Ayuh kita mulakan. Standard kandungan 7.1. Objek atau bahan yang lebih tumpat atau kurang tumpat daripada air. Standard pembelajaran 7.1.1. Membuat inference tentang objek atau bahan yang timbul dan objek atau bahan yang tenggelam dengan menjalankan aktiviti. 7.1.2. Menghubung kait objek atau bahan yang timbul dan objek atau bahan yang tenggelam dengan ketumpatan. Objektif pembelajaran. Di akhir PDPR, murid akan dapat pertama, menyatakan inference tentang objek atau bahan yang timbul dan objek atau bahan yang tenggelam. Kedua, merumuskan tentang objek atau bahan yang lebih tumpat daripada air dan objek atau bahan yang kurang tumpat daripada air. Kriteria kejayaan. Pertama, memberikan inference tentang objek atau bahan yang timbul dan objek atau bahan yang tenggelam. Kedua, merumuskan tentang objek atau bahan yang lebih tumpat daripada air dan objek atau bahan yang kurang tumpat daripada air. Hari ini kita akan mula mempelajari tajuk di unit 7 ketumpatan dengan dua lagi tajuk kecil iaitu timbul dan tenggelam dan ketumpatan. Mari kita lihat pada gambar yang tertera pada buku teks anda. Grafik yang ditunjukkan kelihatan ayah dan anak sedang melakukan sesuatu. Cuba ikuti perbualan mereka. Ayah, itik mainan saya timbul lah. Ini memberikan satu persoalan. Mengapakah itik mainan Kina tidak tenggelam? Bagi menjawab persoalan pada grafik yang telah ditunjukkan itu, mari kita ikuti penjelasan daripada video ini. Kita lihat terlebih dahulu timbul dan tenggelam serta ketumpatan. Tahukah anak-anak semua, terdapat objek yang boleh timbul di permukaan air. Ada juga objek yang tenggelam di dasar air. Mari kita lihat contoh ini. Beberapa objek boleh timbul di permukaan air dan ada juga objek yang tenggelam di dasar air. Ya, ini disebabkan oleh ketumpatan. Objek-objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul di permukaan air. Contohnya ialah plastik, kayu dan juga gabus. Manakala objek-objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam di dasar air. Contohnya seperti logam, kaca dan tanah liat. Murid-murid telah menyaksikan sedikit penerangan yang diberikan berkaitan dengan mengapa itik tersebut timbul dan tenggelam. Ini ialah tajuk pertama kita pada hari ini. Objek atau bahan di sekeliling kita ada yang boleh timbul di permukaan air dan ada yang boleh tenggelam di dasar air.
Apakah sebab objek boleh timbul dan tenggelam? Mari kita saksikan video yang berikut ini pula. Eddie dan adiknya Michael sedang melihat akuarium. Mereka melihat banyak ikan yang berwarna-warni berenang di sekitar batu karang dan jambatan seramik. Pasir berada di bahagian bawah. Tumbuhan air dengan beberapa biji batu kecil berada di satu sudut. Michael mengambil coklat dari poketnya dan memakan coklat itu. Kemudian, dia membuang pembalut plastik tersebut ke dalam akuarium. Pembalut plastik itu timbul di permukaan air. Eddie berkata, "Jangan buat begitu." Michael memungut pembalut itu. Dia kemudiannya bertanya, "Mengapakah pembalut ini tidak tenggelam ke bawah seperti batu karang, pasir dan batu-batu kecil?" Eddie menjelaskan bahawa bahan yang berbeza mempunyai kebolehan yang berbeza untuk timbul di permukaan air. Sesetengah objek timbul di permukaan air. Objek-objek yang diperbuat daripada plastik seperti pembalut gula-gula dan botol air mineral plastik timbul di permukaan air. Objek-objek yang diperbuat daripada kayu seperti rakit kayu juga timbul di permukaan air. Sesetengah objek tenggelam di dalam air seperti yang terdapat di bahagian bawah akuarium. Duit shilling emas dan perak juga tenggelam di dalam air. Objek yang diperbuat daripada tanah liat seperti pasu seramik tenggelam di dalam air. Objek-objek yang diperbuat daripada getah seperti tayar dan kaca seperti botol kaca juga tenggelam di dalam air. Baiklah murid-murid. Pada video yang telah pun cikgu sediakan sebentar tadi, apakah yang kamu faham tentang timbul dan tenggelam? Ya, kamu mesti ingin tahu apakah yang dimaksudkan dengan timbul dan apakah itu tenggelam. Timbul. Timbul merujuk kepada sesuatu objek itu berada di atas permukaan air. Apa itu tenggelam? Tenggelam merujuk kepada sesuatu objek itu jatuh ke dasar dan tidak terapung. Ya, itulah yang dimaksudkan dengan timbul dan tenggelam. Baiklah, pada hari ini cikgu ingin kamu sendiri yang menguji objek timbul dan objek tenggelam. Apa yang kamu kena sediakan ialah kamu perlu sediakan, baiklah, oleh kerana kamu tidak perlu sediakan akuarium kecil, kamu gantikan akuarium kecil dengan apa sahaja objek yang lut sinar yang kamu boleh lihat pada arah sisi dan belakang. Seperti tin besar ya, ataupun tin plastik yang besar. Duit shilling, bola pimpong, guli, sabun, gabus dan span. Langkah-langkah yang perlu kamu lakukan ialah kamu isikan air ke dalam akuarium. Kedua, kamu masukkan objek yang diuji ke dalam akuarium. Ketiga, perhatikan sama ada objek itu timbul atau tenggelam. Dan keempat, rekodkan pemerhatian kamu seperti dalam jadual yang disediakan di sebelah. Kamu kena tanda pada jawapan yang betul setelah kamu sendiri yang menjalankan uji kaji itu. Di sini, ini adalah kerja rumah kamu di mana kamu perlu menjalankan uji kaji menguji objek timbul dan objek tenggelam. Kamu bolehlah mengambil gambar atau video sebagai memperkuatkan lagi kerja yang telah pun kamu lakukan sendiri. Dan cikgu harap kamu boleh lakukan
uji kaji ini di rumah dengan pertolongan ibu bapa kamu ataupun abang dan kakak kamu. Kamu salin, apakah kamu pada pikiran kamu? Bukan kamu salin jawapan yang bersesuaian setelah kamu menjalankan uji kaji. Apakah yang kamu dapati? Adakah duit shilling tenggelam atau timbul? Adakah bola pimpong tenggelam atau timbul? Adakah guli tenggelam atau timbul? Adakah sabun akan tenggelam ataupun timbul? Adakah gabus tenggelam atau timbul? Dan juga apakah span akan tenggelam ataupun timbul? Dan sebagai kerja rumah pada kamu, kamu tandakan jawapannya. Seterusnya, ada persoalan yang timbul. Mengapakah objek boleh timbul dan tenggelam? Ini persoalan yang timbul pada pemikiran kamu. Cuba kamu fikir, mengapakah ada objek yang boleh timbul dan ada objek yang tenggelam? Tajuk kedua kita hari ini ialah berkaitan dengan ketumpatan. Timbul atau tenggelam sesuatu objek adalah berhubung kait dengan ketumpatan objek tersebut terhadap ketumpatan air. Perhatikan situasi di bawah. Pada situasi ini, dua orang rakan kamu sedang melihat dan sedang memerhatikan dan cuba ingin menghubung kaitkan berkaitan dengan ketumpatan objek berbanding dengan ketumpatan air. Perhatikan pada span. Span mempunyai banyak rongga udara. Cuba lihat pada span ini, kamu lihat macam ada lubang-lubang kecil. Lubang-lubang kecil ini dipanggil rongga udara. Manakala lihat pada sabun, sabun tidak mempunyai rongga udara. Seketul sabun tidak mempunyai rongga udara, walaupun sedikit. Kerana ini menunjukkan sabun ini lebih tumpat berbanding dengan span. Seterusnya, mari kita lihat uji kaji yang dijalankan oleh rakan kamu. Rakan kamu telah memasukkan dua objek tersebut ke dalam akuarium. Apabila dibuat uji kaji, hasilnya ialah, span itu timbul lah. Sabun pula tenggelam. Jadi kesimpulan daripada uji kaji yang dijalankan ialah ketumpatan setiap objek adalah berbeza. Ada objek yang lebih tumpat daripada air dan ada objek yang kurang tumpat daripada air. Oleh itu, objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul. Objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Ya, rakan kamu telah pun berjaya membuat inference berkaitan dengan apa yang telah mereka jalankan uji kaji. Seterusnya, cuba kamu perhatikan pada dua keadaan yang ditunjukkan ini. Situasi yang ditunjukkan ini merujuk kepada mengapakah kayu balak timbul di permukaan air, tetapi gelang getah tenggelam di dalam air. Apakah yang dapat kamu nyatakan terhadap apa yang kamu lihat ini? Siapa yang ingin beri jawapan? Ya, bagus. Ada yang memberikan jawapan yang tepat. Okey. Dan untuk memberikan penjelasan kepada persoalan ini, cikgu akan paparkan pada kamu satu lagi video yang boleh membantu kamu. Timbul atau tenggelam adalah disebabkan oleh tahap ketumpatan objek tersebut terhadap ketumpatan air. Setiap objek mempunyai tahap ketumpatan yang berbeza. Ini menyebabkan objek tersebut timbul di permukaan air dan juga tenggelam di dasar air.
objek yang timbul di permukaan air kebiasaannya mempunyai rongga udara dan menjadikannya kurang tumpat daripada air. Objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul di permukaan air. Bagi objek-objek yang tenggelam di dasar air, kebiasaannya objek ini tidak mempunyai rongga udara dan menjadikannya lebih tumpat daripada air. Objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam ke dasar air. Baiklah, kamu telah pun mendengar penjelasan yang telah pun diberikan pada video yang telah pun cikgu tunjukkan. Rumusan dari pembelajaran kita pada hari ini ialah objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul manakala objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Sekian dahulu pembelajaran kita pada hari ini dan sehingga kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika, cikgu ucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan pada hari ini. Assalamualaikum.